Tuan-tuan kena ingat, dalam Islam, termasuk dalam protokol Geneva Convention, protokol yang keempat dan sebagainya lagi, tak boleh sama sekali membunuh kanak-kanak, membunuh wanita, membunuh orang-orang tua, memusnahkan masjid. Protokol Geneva Convention pun mengambil apa yang ada dalam Islam. Itulah keadilan Islam. Tetapi rejim Zionis tidak mengira apa-apa, tuan-tuan. Mereka melakukan pembunuhan, termasuklah kanak-kanak yang sedang bersekolah di bawah kelolaan PBB, United Nations. Seramai 40 orang telah ditembak oleh jet-jet pejuang rejim Zionis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kekejaman ini berlaku. Kekejaman ini berlaku yang mengakibatkan kesedihan kepada umat Islam. Kesedihan umat Islam. Tetapi tuan-tuan, kita tengok sebelum berlaku serangan pada 27 Disember, daripada serangan udara kemudian disusuli dengan serangan darat, satu pertemuan dilakukan oleh Zbigniew Livni, yang perempuan ini yang akan menggantikan Ehud Olmert menjadi Perdana Menteri Israel, telah bertemu dengan Hosni Mubarak. Ini sebelum serangan, tuan-tuan ya, sebelum serangan. Dan pertemuan itu telah dihadiri sekali oleh Mahmud Dahlan, oleh Mahmud Abbas, Zbigniew Livni dan juga Omar Sulaiman, ketua perisikan kerajaan Mesir. Dan di dalam pertemuan inilah rejim Zionis mengarahkan supaya kerajaan Mesir jangan sesekali membuka pintu sepadan Rafah jika sekiranya serangan dilakukan, tuan-tuan. Dan Muhammad Dahlan yang dahulunya pada zaman Yasir Arafat menjadi orang harapan Yasir Arafat, dia telah memberikan maklumat penting kepada rejim Zionis, di mana kekuatan-kekuatan pejuang Islam khususnya Hamas. Dan Muhammad Dahlan telah mengarahkan 350 pengikutnya yang ada di Semenanjung Gaza keluar daripada Semenanjung Gaza sebelum serangan dan membuka pejabatnya di bumi Mesir. Ini adalah pengkhianat kepada umat Islam, kepada rakyat Palestin. Tuan-tuan, bila serangan dilakukan oleh rejim Zionis, rakyat Semenanjung Gaza memerlukan bantuan. Takkan dia nak pergi ke negara Israel nak minta bantuan? Dia pergi ke sempadan Mesir supaya Mesir membuka pintu sepadan mereka. Apa kata Hosni Mubarak? Dia kata apa? Mesir akan membuka pintu sepadan atas kelulusan Israel. Itulah hakikat yang berlaku, tuan-tuan, kepada rakyat Palestin di Semenanjung Gaza. Ini adalah gambar dua orang, Mahmud Abbas. Di sana adalah Mahmud Abbas, di sini adalah Muhammad Dahlan. Bila serangan ini dilakukan, tuan-tuan, penduduk Israel bergembira. Bila rakyat Palestin berusaha untuk mendapatkan perlindungan, mereka dikejar oleh polis-polis Mesir yang mengawal sempadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa serangan 27 Disember dan sekarang ini disusuli dengan serangan darat dilakukan oleh rejim Zionis? Mesti ada sebab. Yang saya ambil 4 sebab. Ada banyak sebab lagi, tapi ambil yang 4 ini. Yang pertama, untuk nak mengelakkan masyarakat Muslim antarabangsa keseluruhannya mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Itu yang pertama. Yang keduanya, cita-cita Zionis adalah mewujudkan Israel Raya, the greatest Israel ataupun Israel Kubra, yang saya akan tunjukkan nanti cita-cita mereka itu. Dan yang ketiganya, tuan-tuan, untuk menarik perhatian penduduk Israel antara Zbigniew Livni dan juga Ehud Barak. Zbigniew Livni Menteri Luar, Ehud Barak Menteri Pertahanan Israel, untuk menjadi calon Perdana Menteri Israel. Siapa di kalangan kedua-duanya daripada parti Likud dan juga parti Kadima yang banyak membunuh umat Islam bagi mendapat sokongan rakyat Israel. Dan yang keempatnya, kekuatan yang dimiliki oleh Hamas, pejuang Islam Palestin, tuan-tuan. Sumber-sumber mengatakan bahawa sebelum ini roket Hamas hanya mencecah 12 km sampai yang terakhir 40 km. Rejim Zionis memiliki tapak nuklear sejauh 60 km. Jadi sebelum roket-roket ini sampai 60 km ke tapak nuklear mereka, Hamas, para pejuang, kena dihabuskan terlebih dahulu. Itulah yang mereka amat takuti, tuan-tuan. Ini adalah gambar Ehud Barak yang akan menjadi calon kepada pilihan raya
negara Israel pada bulan Februari tahun ini, antara dia dan juga Zibni Livni. Ini adalah gambaran ilustrasi Haikal Sulaiman yang mereka cita-citakan. Ini adalah terowong-terowong yang mereka bina di bawah Masjid Al-Aqsa. Mereka sudah pun menggali terowong-terowong di bawah Masjid Al-Aqsa, dan berlakunya keretakan-keretakan di dinding-dinding Masjid Al-Aqsa. Dan sekarang ini mereka umat Islam di bumi Palestin, khususnya di kawasan tebing barat, berusaha memastikan Masjid Al-Aqsa tidak runtuh. Terowong-terowong ini dibina di bawah Masjid Al-Aqsa supaya nanti Masjid Al-Aqsa akan runtuh retak dan runtuh dengan sendirinya. Dan mereka akan mendakwa bukan kami yang runtuhkan, bukannya dengan bedilan kereta kebal, tetapi runtuh dengan sendiri menurut mereka. Tapi tuan-tuan, terowong-terowong ini sudah pun digali. Bayangkan di bawah surau Al-Munir ini ada terowong. Apa yang berlaku kat surau ni? Akan berlaku keretakan, dan bila retak kemungkinan akan runtuh. Dan terowong-terowong ini mereka bina dan dijadikan tempat-tempat ibadat, tempat-tempat pelancongan untuk mereka. Ini adalah tembok buruk, tuan-tuan ya. Tembok buruk yang saya sebutkan tadi adalah tembok di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat binatang tunggangannya di situ. Tetapi sekarang ini tembok buruk sudah pun dikuasai oleh rejim Zionis. Ini adalah laluan-laluan mereka, tempat pejalan kaki mereka untuk sampai di Baitul Maqdis, yang mana ini adalah persediaan mereka bagi mewujudkan The Solomon Temple ataupun Haikal Sulaiman di bawah runtuhan Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, hakikat ini sedang berlaku di Baitul Maqdis. Ya? Ini sedang berlaku di Baitul Maqdis. Sebab apa? Ehud Olmert, Perdana Menteri Israel, kata tahun 2007, 2 tahun yang lepas adalah tahun untuk nak membina Haikal Sulaiman. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berusaha, mereka merancang, tetapi Allah sebaik-baik perancang gagal lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, replika Haikal Sulaiman ini dibawa di mana-mana oleh orang-orang Zionis, oleh orang-orang Yahudi. Nak tunjukkan, nak memberi semangat kepada orang Yahudi. Kalau ada perkumpulan macam ni, mereka akan bawa. Inilah yang kita nak rancang di bawah runtuhan Masjid Al-Aqsa. Apa kata David Ben Gurion, bekas Perdana Menteri pertama Israel? Tiada erti negara Israel tanpa Jerusalem ataupun Baitul Maqdis, dan tiada erti Jerusalem tanpa Haikal Sulaiman. Di atas itu adalah gambaran Masjid Al-Aqsa. Runtuh Masjid Al-Aqsa, mereka akan membina Haikal Sulaiman, tuan-tuan. Dan seterusnya, tuan-tuan, bendera Israel itu adalah menunjukkan segala-galanya. Lain di atas menunjukkan Sungai Furat di Iraq, lain di bawah adalah Sungai Nil di Mesir. Cita-cita mereka, tuan-tuan, bukan hanya nak menakluki Palestin, tetapi cita-cita mereka adalah untuk nak membina ataupun the greatest Israel, ataupun Israel Raya, meliputi Sungai Furat dan juga Sungai Nil. Itu adalah cita-cita mereka. Itu sebabnya bila tentera-tentera Amerika Syarikat menakluki Iraq, menceroboh Iraq, George Bush berkata, the new Middle East, East akan diwujudkan di kawasan ini. Maknanya Timur Tengah baru akan diwujudkan di kawasan ini. Inilah perancangan mereka, tuan-tuan. Mereka bukan hanya nak menakluki Palestin, tetapi lebih daripada itu. Barack Obama yang akan menjadi Presiden Amerika Syarikat. Saya hanya bertanya, adakah ini harapan umat Islam? Adakah ini harapan umat Islam, tuan-tuan? Jadi, tuan-tuan, Hamas mempunyai sokongan yang begitu besar daripada rakyat semenanjung Gaza, mempunyai suara yang kuat di kalangan rakyat Palestin, kerana mereka didukung oleh mereka yang komited dengan perjuangan dan juga pegangan Islam mereka. Itu yang pertama. Mereka tetap dengan pendiriannya untuk mendapatkan semula tanah Palestin yang dirampas oleh rejim Zionis. Dan yang ketiganya, mereka sama sekali tidak akan bekerjasama dengan Israel jika Israel tidak mahu menepati janji-janjinya. Sebab apa, tuan-tuan? Perjanjian Oslo, perjanjian Camp David, pelbagai perjanjian telah ditandatangani oleh umat Islam
oleh rakyat Palestin dengan Israel, tetapi Israel jugalah yang mengingkari, yang melanggar perjanjian-perjanjian tersebut. Jadi tuan-tuan, Hamas mempunyai sokongan yang begitu besar daripada rakyat semenanjung Gaza, dan mereka hanya mempunyai, orang kata, roket-roket buatan sendiri sahaja tuan-tuan. Mereka hanya memiliki roket-roket buatan sendiri, tetapi roket inilah yang amat ditakuti oleh rejim Zionis. Sebab apa? Orang-orang Yahudi memang sikapnya penakut. Orang-orang Yahudi sikapnya penakut. Itu sebabnya bulldozer mereka dan sebagainya lagi, memang penempatan mereka memang dibina dengan, orang kata, dengan timbuk-timbuk yang kukuh dan sebagainya lagi.